Ketika ini, berlaku lagi kejadian yang paling tidak disangka-sangka. Tiba-tiba saja ada satu kelibat ataupun susuk tubuh yang berbaju putih, berambut panjang, meluncur dengan agak perlahan melalui depan pintu rumah sewa kami. Ini telah menyebabkan saya, Hestri dan Mak Jad terperanjat dan tergamam melihat kelibat makhluk tersebut. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pembaca kisah benar seram dan misteri. Pada malam ini, saya akan menceritakan kisah benar dan seram sahabat saya yang namanya enggan diceritakan. Baik, kawan saya ni, dia memang minat gila memancing. Orang panggil kaki pancing lah. Dia ni suka memancing dengan kawan-kawan dia. Dan dia orang juga pada masa yang sama suka berkelah dekat tepi tasik atau dekat tepi sungai. Ini adalah kisah pengalaman benar dan seram beliau. Kisah benar dan seram ini sebenarnya berlaku sebelum negara kita dilanda dengan wabak COVID-19 lagi. Aku memang minat mancing ikan. Maklumlah, dah jadi hobi. Selalunya, setiap tahun kami akan set trip memancing sampai bermalam dekat tepi sungai atau tasik selama 2 ke 3 hari. Kisah benar dan seram ini berlaku ketika kami pergi mancing dekat sebuah tasik di Besia, Gerik Perak. Ramai kaki pancing yang lebih kenal Tasik Banding berbanding Tasik Besia. Hanya sebilangan kumpulan kaki pancing dan otai-otai saja yang tahu pasal lokasi ataupun lubuk yang banyak ikan. Tempat lokasinya adalah kalau kita lalu lebuh raya Timur Barat nak pergi ke Kelantan, kita akan jumpa Tasik Besia dulu sebelum sampai ke Tasik Banding. Ketika berlakunya kejadian yang seram tu, kami pergi dalam 9 orang dalam kumpulan. Kami menyewa 3 buah sampan dekat sana. Setiap sampan muat untuk 3 orang. Perjalanan kami nak pergi ke lokasi atau ke tempat untuk pasang kemah mengambil masa lebih kurang 1 jam. Kami semua tertarik hatilah nak mancing dekat sebuah pulau ni dekat kawasan Tasik Besia. Ini adalah kerana dekat tempat tersebut, dekat kawasan yang lapang, mungkin terdapat banyak ikan dekat situ. Pulau ni dia terletak betul-betul dekat tengah tasik. Jadi kami semua pun berpakat dan bersetuju untuk loading ataupun turun barang dan pasang kemah dekat situ. Setelah siap loading dan turun barang, kemah pun kami dirikan. Kan kami pun startlah mancing macam biasa. Mulalah masing-masing cari pot ikan untuk dibuat lauk. Maklumlah perut kami semua dah lapar. Pada malam pertama kami tidur kami tidur dalam kemah. Masing-masing dah tidur lena. Mungkin akibat kepenatan seharian dia dalam perjalanan dan terus buat aktiviti memancing sebentar tadi. Maksudnya memang tak ada rehat lah. Bila sampai tu terus start mancing. Tak ada tunggu ambil nafas dulu ke. Lepas turun barang, pasca kemah terus pergi mancing. Keesokan hari dia pula, di waktu pagi macam biasa, kami masing-masing keluar pergi mancing ikan lagi. Masa ni memang banyak betul hasil tangkapan ikan yang kami dapat. Memang seronok kerana banyak betul ikan yang makan umpan. Jadi berpesta ikan lah kami pada hari tu. Pada malam tu pula kami pun buatlah bakar-bakar ikan ataupun barbecue. Kami pun bersembang sambil bakar-bakar ikan dan bergelak ketawa, sambil cerita pengalaman tentang rezeki hasil tangkapan ikan yang banyak pada hari tu. Ketika sampai waktu lewat malam, bila kami semua dah mula mengantuk dan tertidur kepenatan, di sinilah bermulanya kisah seram apabila aku tiba-tiba terjaga kerana terasa nak buang air. Waktu tu dah pukul 2.30 pagi. Ketika tu aku nak keluar daripada kemah dan aku perasan seperti ada seseorang yang menyerupai kawan aku yang bernama Syah. Dia sedang berdiri betul-betul dekat bawah pokok buluh dekat-dekat dengan kemah aku. Pada awalnya aku tak syak apa-apa yang pelik. Kemudian makhluk yang menyerupai Syah tu terus mengajak aku untuk buang air kecil bersama. Tapi dia buat dengan cara bahasa isyarat lah. Dia lambai-lambai tangan dia untuk memanggil aku. Jadi aku pun approach jelmaan tersebut. Tapi memang betul nampak macam kawan aku. Tapi bila aku dekat, makin dekat,
rupa-rupanya dia menyeringai. Dia macam nak gelak ataupun ketawa. Aku terus rasa tak sedar hati. Aku pun terdiam dan terpaku pada waktu tu. Perasaan dan hati aku tiba-tiba berdebar dan bulu roma aku terus meremang-remang. Untuk make sure yang berdiri dekat luar tu adalah Syah, aku mula berjalan terus pergi ke kemah di mana tempat Syah tidur. Bila aku buka kemah di mana Syah tidur ni, ya Allah, Syah memang tengah tidur dalam kemah dia. Jadi siapa yang lambai aku? Nasib baik aku tak pergi. Kalau tidak, apa yang berlaku wallahu alam. Aku pun apa lagi, terus masuk ke dalam kemah. Rasa nak terkucir tadi, terus aku cancel. Terpaksalah aku tahan sampai ke pagi. Malam tu memang aku betul-betul tak lena lah tidur. Sebab aku asyik fikir, siapa yang berdiri dekat kemah Syah tu, dekat pokok bunuh tu, melambai-lambai. Dan apa akan berlaku kalau aku ikut? Apa yang berlaku? Selepas aku duk mengelamun pasal jelmaan Syah tadi tu, tiba-tiba saja aku dengar bunyi ranting berderap-derap, macam ada orang yang mematahkan dan pijak daripada luar kemah. Aku terus pasang telinga nak dengar. Bunyi unggas hutan telah membingitkan telinga aku. Kemudian diselang-seli dengan suara hilayan dan ketawa perempuan dekat luar kemah aku. Bunyi suara tu pula sekejap dengar dekat, sekejap dengar makin jauh. Jadi aku pun cuba buka mata nak tengok di luar kemah. Ya Allah, memang berderau darah aku. Apa yang aku tengok dekat tempat kami bakar ikan tu? Aku tengok ada sosok tubuh yang berpakaian putih, berambut panjang. Dia tengah makan sisa-sisa ikan yang kami buang dekat tepi longgokan sampah tempat kami bakar ikan tadi. Memang aku nampak jelas kelihatan memang ada sosok makhluk yang sedang makan sisa-sisa ikan tu dengan lahap dia. Lidah makhluk tu panjang sampai ke tanah. Mata makhluk tu pula bersinar kemerahan. Hidung dia rompong. Ada suara hilayan ketawa daripada makhluk tersebut. Aku terus ketakutan, rasa macam nak menangis melihat situasi tersebut. Itu adalah situasi yang paling menakutkan yang aku pernah jumpa dalam hidup aku. Aku nak bersuara, nak panggil kawan dan minta tolong, tetapi suara aku rasa tak nak keluar. Nak bangun, badan terus rasa lemah, lembik. Pada waktu inilah kejadian yang seram tu terjadi lagi. Makhluk tu, dia macam tahu-tahu je aku tengah tengok dia. Sepantas kilat makhluk tu mendengus dan terbang dan meluru ke arah aku. Aku dengan keadaan takut, terus tiba-tiba ada kekuatan. Aku sebut nama Allah, 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 dan makhluk tersebut terus menghilang dengan sendiri dia. Aku terus tertidur kepenatan dan mungkin saja pengsan. Keesokan hari dia, barulah aku cerita kejadian semalam pada kawan-kawan aku yang lain. Alhamdulillah, mujurlah petang tu adalah hari yang terakhir kami mancing dan nak balik. Mungkin disebabkan mereka pun takut dan seram bila dengar cerita aku pada malam tadi. Kalau nak bermalam dan sambung tidur dekat situ lagi, memang taklah. Aku nak teruskan. Aku dah tak nak lagi jumpa makhluk yang makan ikan tu, yang gelak-gelak dan dia menyerupai Syah. Aku lebih rela balik seorang-seorang daripada menghadap makhluk tersebut. Memang kerja gila lah. Sewaktu dalam perjalanan nak pergi ke kenderaan kami ada terserempak dengan seorang pakcik berdekatan dengan jeti Bersiar. Sebenarnya pakcik ni pun dia seorang kaki pancing juga. Dia pun ada tanya dekat kami, Mika tidur mana ni? Kami pun ceritalah kat pulau kecil tu. Weh, Mika tak ada apa-apa. Weh, jarang ada orang tidur situ. Dulu waktu tu ada pokok juga selalu ada orang jumpa Pontianak langsung kadang-kadang pocong pun ada. Kata pakcik tersebut membuatkan kami semua tergamam dengar dia. Katanya lagi memang tempat tu keras ataupun mengusik dan berpenunggu. Itu adalah istilah bagi orang tempatan dekat sini. Bermaksud tempat mengusik tu adalah mengacau ataupun tempat tu keras lah. Penduduk kampung kat situ lagi dia cerita dekat kami, memang tak ada orang pun yang berani pergi dekat pulau yang kami duduk tu, disebabkan ada berpenunggu.
Kami yang tak tahu pasal kisah seram tu boleh pula tidur dan berkemah lagi dekat situ. Memang betul-betul gila kalau fikir balik. Sebab kami ni orang luar, jadi tak tahu cerita sebenar kisah di sebalik pulau tu. Lagipun kami nak cari pengalaman memancing dekat tempat yang baru. Bila dah tahu cerita sebenar daripada pakcik mancing tersebut, memang kami takkan pergi dah lah kat pulau kecil tu. Memang segit dah. Kawan-kawan aku tak apalah, tak kena usai. Aku ni yang kena. Cis, memang tak aci betul hantu tu ya, kata aku dalam hati. Kami masih lagi mancing bersama kalau berkelapangan. Tapi sekarang ni musim COVID-19, memang kena duduk rumah je lah, ikut seruan kerajaan. Kita jaga kita, hapuskan rantaian COVID-19 bersama. Sekian sajalah kisah benar, seram dan misteri yang terjadi kepada kawan penulis. Semoga semuanya terhibur. Akan ada banyak lagi kisah-kisah benar, seram dan misteri. Kisah-kisah ini penulis ambil daripada kejadian yang benar, daripada dia sendiri, ahli keluarga, sahabat andai, dan dari follower-follower atau dekat komen-komen dekat blog yang PM penulis. Akhir kata daripada saya, alam ghaib itu ada. Kita semua tidak bersendirian. Okey, berakhir. Dan kisah tadi bertajuk diganggu makhluk jelmaan penunggu tasik ketika memancing ikan dekat Bersia, Gerik, Perak. Ini pun dekat dengan rumah saya jugalah. Okay, terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah pada malam ini. Saya minta maaf kalau saya ada tergagak ke, ada tersasul ke. Memang bila kita baca kisah seram ni, kadang-kadang mulut ni dia boleh jadi kram. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pembaca dan juga penggemar kisah-kisah benar dan seram. Di sini saya ada satu kisah yang saya nak kongsikan. Pengalaman ni saya alami sendiri bersama dengan kawan-kawan serumah saya. Itu pun kalau diorang masih ingat. Angin pada malam tu sepoi-sepoi bahasa, seakan-akan nak hujan. Maklumlah musim hujan. Kejadian ini berlaku pada tahun 2015, lebih kurang pukul 1 pagi. Saya pada waktu tu dengan Hesri dengan Mak Jad. Biasanya kalau tak keluar rumah, kami akan bermain game PS2 lah dekat rumah sewa kami. Paling best masa tu game wrestling lah. Boleh lah belasah si Hesri dengan Mak Jad kat dalam game. Kalau kalah, kena belanja air dekat kedai Kak Na ataupun kedai Abanan dekat Pekan Pengkalan Hulu, Perak. Nak dijadikan cerita, setelah habis main game wrestling, kami bertiga lah akan buka TV. Dah buka pintu kerana nak bagi angin masuk. Sejuk kalau buka pintu ni rasanya, macam berada dekat Cameron Highland. Setelah buka pintu, saya, Hestri dengan Mak Jad pun tengoklah cerita kegemaran kami dekat channel ASN, iaitu Ninja Warrior. Masih jelas pada ingatan aku, waktu tu hujan rintik-rintik. Kedengaran sayup-sayup je bunyi salakan anjing mencecah keheningan pagi. Hesri pada waktu tu nak pergi masak Maggi. Katanya lapar hujan-hujan ni. Ketika si Hesri ni nak masak Maggi, tiba-tiba kami terdengar sayup-sayup. Kedengaran bunyi perempuan tengah menangis dekat belakang rumah sewa kami. Yang paling seram tu, belakang rumah sewa kami ni ada rumah kosong yang dah tak berpenghuni, tapi dulunya pernah dihuni oleh warga Siam, iaitu sepasang suami isteri. Tetapi kini rumah tersebut telah ditinggalkan kosong kerana pasangan tersebut telah lama meninggal dunia. Kedengaran jelas bunyi tangisan tersebut, memang jelas ianya datang daripada seorang perempuan. Seingat akulah, rumah sewa ni, kami ni berbentuk berkembang. Dia ada 7 buah rumah yang bersambung-sambung. Tak ada penghuni perempuan pun waktu tu. Jadi macam mana boleh ada suara perempuan menangis pada waktu tu? Tangisan tu pula kedengaran jauh dan dekat. Hesri, aku dengan Mak Jad cubalah try baca surah-surah yang tertentu yang kami ingat. Saya terus suruh Hesri datang ke ruang tamu dan jangan pergi ke dapur. Pada waktu ni berlaku lagi kejadian yang tidak paling disangka-sangka. Tiba-tiba saja ada satu sosok tubuh berbaju putih
dan berambut panjang meluncur dengan agak perlahan. Dia lalu depan pintu rumah sewa kami. Ini telah mengakibatkan saya, Hesri dengan Mak Jad terperanjat dan tergamam melihatkan hal kejadian yang tidak disangka-sangka yang akan dialami oleh kami bertiga. Pada malam tu memang kami tak terjangka akan terjumpa dengan makhluk halus ni. Saya dengan langkah berani terus keluar daripada rumah untuk nak tengok apa susuk tubuh putih tersebut, siapa dan apa dia. Apa yang saya tengoklah makhluk putih tersebut secara perlahan-lahan terapung melintasi tangga bukit di kiri rumah sewa kami. Untuk pengetahuan anda semua, bukit tersebut ada 3 ke 4 buah rumah sewa lagi, akan tetapi dah tak ada penghuni. Setelah kejadian tu, saya, Hesri dengan Mak Jad seringkali terserempak atau terlibat lembaga putih tu. Rasanya itu adalah Kak Ponti ataupun Pontianak yang sering kita panggil. Saya ada ceritalah kejadian ni pada tuan rumah. Kata tuan rumah, menurut kata tuan rumah ni lah, dulu rumah sewa kami semua ni memang dah dipagar dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi mungkinlah ada di antara penyewa ni yang buat suatu perkara yang tidak baik, telah menyebabkan pagar ataupun dia punya seal tu telah broken, dan menyebabkan makhluk halus tersebut boleh datang mengganggu. Itu adalah kata-kata tuan rumah tersebut kepada saya. Itu sajalah kisah daripada saya. Sekian kisah benar dan seram dan misteri daripada saya. Nantikan kisah seram yang saya yang lain. Terima kasih kerana sudi membaca. Alam ghaib itu ada. Kita semua tidak bersendirian. Okey, ini adalah kisah kita yang pertama. Kisah berkenaan tajuk dia Tangisan dan Jelmaan Kak Ponti di rumah sewa Pengkalan Hulu Perak. Tak jauh dah daripada rumah saya. Saya gerik. Ni Pengkalan Hulu Perak. Seram. Siapa tak seram kan? Kita buka pintu nak bagi angin masuk. Last Kak Ponti yang lalu dia bagi salam perkenalan lah kot. Okey. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah pada malam ini.